Hari ni kita nak cerita pasal pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Gila. Ni yang menakutkan ni. Kita akan keluarkan satu besi, hujungnya tajam tu. Kelilingnya tu ada lubang, yang mana kita akan tebuk satu lubang atas perut mayat, kita akan rodok. Untuk apa? Untuk menghancurkan segala organ dalam badan dan disedut keluar. Jantung, hati, limpa, usus, perut, pundi kencing, buah pinggang, semuanya akan disedut keluar. Sebab di dalam organ ni lah mayat akan cepat merebut. Memang kena godok. Betul. Sebab itulah menyiksa mayat. Nabi pun kata kan, mana meninggal situlah ke bumi. Kan? Tengok Tok Guru Harundin, dia meninggal, sebelum dia meninggal dia kata kalau aku mati kat California, ke bumi je situ. Ke bumi je kat situ. Sebab dia tahu dua perkara. Pertama, sakit dia nak bawa balik mayat. Yang kedua, memikirkan ganjaran yang diterima. Sebab Nabi kata, barang siapa yang meninggal di luar tempat kelahiran dia, maka akan dibina mahligai di syurga nanti sejauh tempat dia lahir sampai tempat dia meninggal. Besar dia macam tu. Ini semua korang kena faham tau. Ramai yang tak tahu. Jangan kata, oh itu aku nak tengok kubur. Ramai tak tahu. Saya pun baru tahu kan. Ada satu kisah tu yang saya nak jumpa lah. Satu orang tu dia buta huruf, Quran tak pandai baca. Dia dah tua dah, dia nak baca mata dia tak apa nampak dah. Orang macam pelekehkan dia lah, tak pandai baca Quran. Kemudian dia meninggal. Dan dia meninggal, dah lama meninggal. Ada satu orang budak bandar lah, dia nak balik kampung waktu malam. Dia nak balik kampung dia tak jumpa jalan. Dia datang malam pula, pusing kampung, dia tak jumpa lorong kampung rumah dia. Sehingga nampak satu cahaya terang kat dalam satu gelap, kawasan gelap. Dia pun pergi kat situ, singgah situ, rupanya itu kawasan kubur. Dia pun rasa macam apa yang cahaya tu, orang bakar sampah ke apa. Pergi dekat-dekat, nampak satu kubur tu bercahaya kan? Jadi dia fikir nak cari apa amalan orang ni sampai kubur dia bercahaya. Kemudian besok tu dia keluar, dia tanya pada orang kampung ni siapa punya kubur. Sehinggalah dia tunjukkan rumah. Dia kata ni apa arwah dia punya rumah, isteri dia je ada. Dia baca Quran macam mana makcik? Oh dia ni buta Quran kan, tak reti baca. Dah tua-tua ni baru dia nak baca tapi tak boleh, mata tak nampak. Tapi dia ada Quran dia. Makcik pun pergi masuk bilik, dekat atas almari tu dia ambil Quran lama. Quran tu apa kata orang tu buta huruf, tapi kesan. Assalamualaikum, welcome to Hitam Putih Borak Putih. Borak putih. No, borak putih. Okey, hitam putih Datin, bukan borak putih. Kemana pergi ni? Hitam Putih Borak Santai yang dibawakan oleh Usanita. So tak payah saya perkenalkan. Dia dah mencelah nama aku Rosyamno. Nama aku Rosyamno. Rosyamno. Sorry Hitam Putih sebab saya rasa topik hari ni saya putih ada. Dia macam banyak ada, putih. Banyak putih. Macam jadi terbayang nak ke alam sana bukan belum ready. Tapi apa-apa pun kena kita pasti. Dah pasti. Tapi saya belum ready lagi. Banyak dosa. Okey. Okey, hari ni kita nak cerita pasal pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Gila, cuba kau tengok. Itu adalah kit pengurusan jenazah tu. Ya betul. Dalam ni ada kain putih bidang 60 inci. Kapas ada, serbuk kapur barut, serbuk cendana, air mawar, minyak atar, sabun ataupun body shampoo, sarung tangan, apron, penutup muka, putih kapas. Nak korek semua ni kan. Celak. Celak perlu perlu. Kain tuala, lepas tu kain batik dengan gunting. Complete. Boleh katakan ada 15 item dalam satu kit jenazah ni tu. Datin ada kat rumah ni? Ada, saya ada. Oh dah standby? Ada, memang ada. Saya takut nak simpan. Taklah, adalah satu kotak. Kalau apa-apa emergency kan, kita tak tahu, macam kita kena simpan macam emergency punya apa tu panggil? Yang keselamatan, yang perubatan tu. Kit tu. We have to standby juga. Okay, kita bersama dengan seorang yang cukup mahir dalam pengurusan jenazah. Siapa ni tu? Boleh kenalkan nama Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk dan juga Datin. Saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, ataupun orang panggil saya Ustaz Rafi Zainal. Ataupun nama tagline mana saya, datang Zainal tu? ayah saya. Rafiuddin Zainal. Rafiuddin bin Zainal Rashid. Jadi nama pendek Ustaz apa? Ustaz Rafi. Ustaz Rafi. Ataupun kalau kat media sosial orang panggil Ustaz Undertaker. Wow, Ustaz Undertaker. Undertaker. Ya, ada sejarah tu kenapa. Kejap lagi kita cerita. Nantilah. Okey, macam mana aku boleh berkenalan dengan Ustaz Rafi ni? Sebenarnya aku buat satu drama. Tajuk dia Jangan Malu Menangis. Jadi masa tu kita menggunakan hikmat Ustaz ni punya NGO untuk menguruskan jenazah. Jadi dulu-dulu ni Datin, sebenarnya dulu-dulu bila ada orang meninggal ni
ada ni fardu kifayah. Okey. Jadi orang kampung dia ada badan khariat kematian, dia ada tu ahli dia yang akan menguruskan. Tapi zaman tu dah bertukar sampaikan ada tempat-tempat khasnya dalam bandar-bandar besar. Dah susah nak menguruskan jenazah. Ni. Dia ada sebab dia. Kadang-kadang saya nak tanya dengan ustaz ni, minta maaf ustaz, saya tanya ni ustaz. Ustaz, ini sebenarnya pengurusan jenazah ni maknanya fardu kifayah. Orang kampung dah buat, yang ustaz sibuk buat NGO ni apa hal? Dia sebenarnya memanglah setiap kampung, taman tu ada kariah dia. Ada badan khairat kan. Tapi kematian ni boleh berlaku bila-bila masa. Boleh jadi waktu hari raya, tema orang tu dah sibuk. Jadi siapa yang nak uruskan? Jadi orang telefon masjid, kata Tok Siap, Tok Bilal pergi berjalan beraya rumah anak dia. Balik kampung. Jadi van jenazah tak ada. Jadi di mana kita nak halakan jenazah ni? Keperluan kan. Sebab apa kematian ni bila-bila masa. Jadi sebabkan itulah antara punca saya tubuhkan NGO ni, kita sediakan dalam kalangan belia lah, mana-mana yang free, yang nak join bantu uruskan jenazah. Dia belajar, sambil belajar dia insafkan diri dia mudah-mudahan. Dan kemudian dia dapat berbakti pada masyarakat balik. Jadi benda ni saya dah mulakan lama dah. Jadi bila kita dah buat kursus mata-mata Datuk, tak jadi. Sebab kalau kursus, ramai orang kursus, tapi bila kata bila nak uruskan jenazah, tak berani lagi. Belum berani. Tak ada yang betul-betul yang masa nak melakukan. Dia sekadar orang tak apa, ilmu ada tapi keberanian, keyakinan tak ada. Jadi bila kita buat NGO macam ni, dia peluang lah. Siapa-siapa yang nak belajar betul-betul, dia nak pegang jenazah betul-betul, okey, mai sini ikut saya. Jadi bila dia belajar, dia pegang, dia tengok, tak ada pula mayat dibangun ke, tak ada pula berubah rupa ke. Jadi di situ datangnya keberanian, keyakinan sehingga dia sendiri boleh uruskan jenazah. Itu kita nak. Apa yang membuatkan orang tak berani ni? Macam-macam lah faktor kan. Antaranya kita punya mitos orang lama-lama dulu. Ya. Mitos orang lama dulu macam kata mayat ni ada badi lah, kemudian jadi hantu lah, kan kita bayang-bayang dalam tidur lah, benda-benda macam ni lah. Tengok filem, drama-drama kita dulu Melayu kan. Asalkan orang meninggal je, kucing melintas bangun mayat tu kan. Kucing hitam, jadi orang kucing boleh jadi mangsa. Iyalah. Jadi sebabkan itulah orang kita ni dia terfikir-fikir dan dia takut dengan jenazah tu, sampaikan tengok van pun takut. Kan dulu kalau orang tak puasa masuk dalam van kan. Sedangkan van tu van macam biasa je kereta kita. Tapi kerana terlalu takut tengok keranda pun dah segerun dah. Jadi itulah masyarakat kita punya mitos kan. Okey, jadi kalau ustaz dah cakap ustaz ada satu tim, ada satu pasukan saya rasa mungkin ramai dalam satu pasukan tu sebab ramai orang kata jumlah kematian. Tapi kalau kita nak cakap ketika Covid Datuk, baru ni Covid, masa Covid-19 kita tengok ramai orang tak boleh, mana kita ada yang kehilangan keluarga tersayang waktu tu, tak boleh pun nak pergi ke kubur, nak pergi nak buat semua urusan tu. Jadi pengalaman ketika Covid tu ustaz macam mana? Okey, masa Covid tahun 2020 mula tu, memang kita dah rangka satu tim dan juga panduan untuk menguruskan jenazah Covid. Masa tu arahan tak keluar lagi. Jadi kita bersedia awal. Jadi bila berlaku kematian pertama, seingat saya bulan 5 kan. Jadi kami pun hadir untuk menguruskan jenazah, bukan yang pertama lah, antara yang terawal. Jadi sebenarnya saya latih juga waris-waris sebab bila dia bagi peluang pada NGO untuk turut serta, kita juga buka peluang pada waris. Sebab kalau waris direct kepada serah pada tim hospital untuk uruskan jenazah, dia tak berpeluang. Betul. Sebab kebiasaannya akan kata okey, waris tunggu luar, waris tak boleh masuk. Jadi kita ni sebagai rasa kemanusiaan ni, dah lah orang ni dah lama duduk hospital, kemudian tak dapat nak tengok mak ayah dia, tiba-tiba meninggal dunia, tak boleh pula nak tengok, nak sentuh. Jadi kita sebenarnya dalam masa yang ringkas tu, kita boleh ajar pada dia panduan untuk guna PPE je, macam mana pemakaian. Okey, kemudian kita tunjuklah dia, okey bang boleh tak tayamum. Situlah kita bagi peluang. Sebenarnya tim kami masa tu kita ada dalam 40 ataupun 50 orang standby. Sebab masa tu kan ramai orang yang bercuti sebab PKP kan. Jadi sukarelawan ramai. Kita pecahkan kepada lebih kurang 10 kumpulan di hospital-hospital sekitar Lembah Kelang lah. Sebenarnya SPJM ni setiap negeri ada. Tapi HQ kita pecahkan setiap hospital dan kita akan buat senarai pagi tu. Okay, sebab kalau kes COVID ni dia tak boleh hari ni meninggal terus ke bumi. Oh, tak boleh. Dia sebab banyak kan. Jadi kita akan buat list. Okay, besok berapa ramai? Katakan besok ada 15 kes. Kes kita list lah. Okay, kes pertama kat mana, kedua, siapa tim A, tim B, semua kita tulis dalam carta tu. Pukul 8 pagi semua ada dalam markas kami.
dalam masa 30 minit briefing tu jalan. Baik. Di situlah perjalanan kami. Tak berapa lama dah Ustaz uruskan jenazah ni? Jenazah ni. Kalau saya sendirilah secara peribadi 19 tahun dah. Oh, sebelum buat NGO ni dah uruskan jenazah dah. Dah. Sebelum tu saya sekadar bantu-bantulah tempat saya. Jadi bila memikirkan keperluan masyarakat, tu yang tahun 2017 kita mula tubuhkan NGO. Maksudnya keperluan masyarakat tu apa ni? Oh, banyak. Keperluan dia macam bila berlaku kematian waktu malam, macam saya kata tadilah, Kariah susah nak dihubungi. Bila nak dia hubungi saya, kalau saya satu kes bolehlah saya handle. Tapi kalau malam tu 2-3 kes berpanjangan. Jadi keperluan tu lah maknanya dari sudut orang nak bantu dia tak ada. Bila kita panggil saya punya pelajar-pelajar dalam kursus, semua tak berani. Di situlah saya kata okey, kita buat satu tip, siapa nak masuk okey, ikut saya belajar dulu. Lama-lama seorang jadi 2 jadi 4 jadi 8, sehinggalah berkembang. Dia dekat macam dekat hospital tu, saya dengar tu hari ada kecoh dekat dalam surat khabar. Macam dia ada ejen lah, ejen yang bantai harga kau-kau punya tu. Itu antara sebab ke? Betul. Di antara sebab juga kerana kalau kita tengok 10 tahun yang kebelakang, hospital ni ada orang tengah dia. Orang tengah tu ejen tu lah. Ada orang tengah. Orang tengah Takkan yang orang mati pun nak ambil kesempatan, Ustaz. Oh, banyak benda dunia ni orang ambil kesempatan kan. Ni orang mati, Ustaz. Yalah, itulah lubuk duit bagi dia. Serius lah, Ustaz? Sebab dia tahu keperluan masyarakat, keluarga waktu terdesak kan. Dia nak cepat uruskan. Jadi dia pun katalah, cik nak perlukan pengurusan jenazah ke? Okey, ambilkan saya akan uruskan imam, saya akan uruskan van, kubur mana nak. Maknanya sebenarnya satu sudut positif lah, dia memudahkan. Tapi dari satu sudut lagi dia mengambil kesempatan dengan kos-kos yang membebankan. Kalau contoh mandi kafan dulu sampai RM1,200 mandi kafan saja, belum van. Bayangkan mandi kafan modal dia tu sabun, shampoo. Kalau kita pergi spa pun RM200 je baru kan. Ini RM1,200 untuk mandi kafan mayat. Jadi tak patut sebenarnya. Jadi itulah antara faktor saya tubuhkan NGO ni, supaya ada masyarakat yang boleh bantu secara langsung dan juga kita boleh bantu masyarakat yang tak mampu juga. Jadi maknanya kalau iyalah mengambil kesempatan lah Datuk. Kalau 1,200 satu seorang. Raya-raya dia. Ustaz memang raya hidup orang mati ke apa? Datuk ni. Tapi tak adalah sampai macam tu. Kalau kita tengok orang yang yelah, urusan kan? Yelah, kita macam contohlah kalau naik kereta kan, orang yang bawa tori ke, bukan ke semualah, ada kita pernah dengar doakan orang accident kan, itu sebab income dia kan. Tapi kalau kita nak doakan orang mati pun, memang orang akan mati, tak ada doa pun kan. Jadi itulah, kita nak itulah doakan. Datin suruh saya tanya soalan macam tu. Saya pula Datuk yang berpandai. Memang hari-hari ada orang mati lah kan, Ustaz kan? Hari-hari kan. Satu hari berapa orang minimum meninggal kalau urusan bawa NGO, Ustaz? Kalau kat HQ ni, dia kadang-kadang bila berlaku sekali jalan banyak-banyak. Kadang-kadang sampai 5, kadang 7, kadang 8. Tapi ada yang kadang-kadang satu hari pun tak ada. Macam hari ni belum lagi. Ada rehat mati ni. Macam tu lah, mungkin kawasan lain dulu. Tanya gurau ya Datin. Saya bukan apa. Okey, Datin nak tanya apa Datin? Saya dah lah buka tadi dia tersasul-sasul. Kan? Tak, saya nak tanya macam mana penglibatan tanya saya? Bukan, macam mana tanya Ustaz. Macam mana penglibatan orang muda Ustaz dalam nak menguruskan jenazah ni? Sebenarnya orang muda ni yang banyak membantu sebenarnya. Sebab kita dulu fikir kerja ni orang tua. Imam masjid, bilal masjid kampung kan. Jadi bila ada anak muda yang nak mencuba, memang sifat orang muda ni nak mencuba kan. Tak diberi peluang. Duduk luar. Ni waris ke tak? Bukan, nak duduk luar. Jadi bila masa dia ada peluang, bila berlaku kematian pada keluarga dia pula, dia tak ada ilmu kan, baru nak attempt kali pertama. Jadi macam mana dia nak buat? Nak mengurus, nak masuk jenazah, nak mandi semua. Betul. Jadi melalui dia masuk jalan kami ni, maknanya kalau keluarga panggil kami, jadi kita akan datang sebagai pengurus. Jadi dia tak boleh kata ni siapa waris ke apa, tak adalah. So secara tak langsung dia boleh belajar dan dia berminat sebab dia pegang van jenazah. Kemudian dia tenaga banyak nak cangkul tanah, kambus tanah semua kan. Benda tu kalau kita tengok pada orang lama, orang tua, dia mungkin tak mampu nak kambus dengan tanah liat yang lepas hujan, air bertakun dalam kubur. Siapa nak buat benda tu kan? Jadi benda tu semualah yang kita gunakan khidmat orang muda dan alhamdulillah lah daripada kalangan pelajar universiti. Ada juga dalam kalangan profesional pun banyak yang sertai kami. Tapi kan sebab Datuk ni kan pelakon. Datuk mesti dah buat
few watak-watak duduk kat dalam yang lahat ke? Saya dah lengkap dah. Oh, dah lengkap. Dah lengkap dah. Kena mandi mayat dah sudah. Maknanya dah dimandikan? Kena kapan dah Kapan sudah. dah? Masuk kat dalam keranda orang angkat dah sudah. Masuk yang lahat dah sudah. Mati je belum. Betul-betul. Dalam Satu tu, je belum. Mati dalam filem dah. Tak, dalam tempat yang kat hospital tu? Itu tak apa. Apa tu bilik mayat? Peti mayat. Peti mayat. Yang tu saya belum ada keberanian lagi. Kenapa? Tak tahulah. Takut. Takut. Belum ada lagi Ustaz. Tapi kan bila kita cakap macam Datuk cakap tadi, banyak proses kapan, proses mandi, proses duduk dalam, macam mana kalau kita nak cakap, nak bezakan kan pengurusan jenazah agama lain? Pengurusan jenazah ni yang swasta punya, bangsa asing, India, China yang urus. Yang dia orang buat dulu. Dia ada syarikat yang menguruskan. Dia sebenarnya dia orang kalau ikut sistematik lah, dia orang dululah, sebab dia dah buatkan tu sebagai bisnes. Bisnes ya. Orang kita ni lebih kepada fardu kifayah. Dan cukup takut kalau misalnya kata nak ambil kos ni, takut macam orang kata dia ambil kesempatan. Ada istilah yang orang selalu guna, penunggang agama lah, orang mati pun nak charge. Sebenarnya benda tu bagi saya, semua bidang tugas kita fardu kifayah. Bukan mandi kafan aja. Ya. Kalau misalnya kata orang bekerja tentera tu fardu kifayah. Datuk Seni pun sebagai pelakon, pengarah filem pun fardu kifayah. Maknanya mendidik masyarakat tu, kerja-kerja masyarakat tu, kalau seorang tak ambil tanggungjawab, yang lain pun menanggung. Jadi kerja tu luar bidang segala bidang tugas adalah fardu kifayah. Termasuklah urusan mandi kafan, kebumi jenazah. Kalau kita katakan tentang kos kan, semua ada kos kan. Mana boleh charge mandi kafan ni, kebumi jenazah mana ada charge. Cubalah buat. Cubalah gali tenaga, masa. Kain kapan ni, satu kotak ni ada harga dia. Kain kapan semua kan. Jadi kalau misalnya kata dia kata ni semua kerja-kerja agama kan, tak payah bayar. Buatlah, keluarga punya buat. Buat sendiri. Asalnya memang tanggungjawab keluarga. Tapi kalau keluarga ada kekangan, mungkin dari sudut dia tak ada pengalaman dan sebagainya, jadi dia kena serahkan pada pihak ketiga yang boleh menguruskan jenazah ni. Jadi di situlah berlakunya akad untuk dia menyerahkan tugas dan ada kos. Maka tak salah. Tapi yang macam bangsa lain tu memang dia orang urus sendiri lah Ustaz. Ustaz tak buat lah Saya buat juga. Sebab kita ni satu badan NGO memang khusus bahagian funeral management. Buatlah Datuk. Buat. Kalau Datuk tengok depan tu senjata saya, nanti saya tunjuk. Apa benda yang dalam beg hitam dalam ni. beg hitam tu. Itu adalah untuk digunakan bagi untuk menguruskan jenazah non-Muslim dan juga orang Islam juga yang tertentu. Yang tertentu maksudnya apa? Tu yang berkait dengan sejarah nama Ustaz Undertaker tu. Yang tadi awal saya terangkan tu. Betul. Okey, saya dulu masa mula-mula kita uruskan jenazah, bukan mula-mula lah, di hospital kan. Ketika nak tunggu jenazah tu keluar daripada bilik mayat, di sebelah tu ada bilik jenazah bukan Islam. Bila dia keluar, kasket yang menguruskan jenazah Cina, satu bahasa Cina, dia bawa keluar keranda tu. Dan keranda dia tu ada cermin kat muka kan, biasa kita tengok. Jadi saya pun saja nak tengok muka dia macam mana. Tengok yang mati tu, Cina tu tersenyum. Senyum kan. Kadang-kadang fikir, ni husnul khotimah ke ni kan? Kita tak fikir begitu. Jadi macam fikir, takkan make up sampai senyum macam ni kan? Sehinggalah adalah beberapa perkara yang berlaku sehingga saya menyambung satu lagi pengajian saya, tapi dalam bidang yang luar bidang saya lah, iaitulah Science in Embalming and Undertaker nama dia. Itu peringkat diploma. Memang nama tu ada Undertaker? Yes. Diploma Science in Embalming and Undertaker. Saya ambil di Manila, Filipina. Okey. Di situ saya belajar one to one. Kita ambil kelas private di dalam satu college, yang mana college itu sendiri menguruskan jenazah untuk non-Muslim. Jadi bila kita ada kat sana, saya ditunjukkan cara-cara nak membersihkan mayat, prosedur mereka, mengawet mayat sehingga mayat itu boleh tahan 3 hari, seminggu, 10 hari, 40 hari, sebulan, 2 bulan. Dia boleh kekal tidak reput. Maknanya itu diawetkan. Yes, diawet. Embalming itu pengawetan. Jadi sehinggalah prosedur pembakaran. Tujuan saya ambil yang ni kerana 2 sebab je Datuk. Pertama, kerana saya nak bagi tahu pada masyarakat kita bahawa ini kaedah non-Muslim dan terpakai pada Muslim juga. Waktu bila? Ketika mana jenazah daripada luar negara nak bawa balik ke dalam negara. Inilah kaedah dia. Dia diawetkan, dia tak dibenarkan bawa balik macam tu je.
Kan dia kena buang darah, kena bersihkan organ, kena masukkan ubat, banyak prosedur dia. Aku tak jadilah nak join. Tadi saya ingat aku nak join juga NGO kau ni, tak jadi aku. Apa sah? Tu ada kena. Tak payah buat part tu. Janganlah buat part tu. Buatlah part yang memang. Itulah undertaker dia. Ni kena ada lesen. Oh, ni kena ada lesen. Bukan sebarang orang. Ustaz tolong buka tu. Betul lah. Betul lah ni. Saya bagus sekejap. Okey. Dia kat sini memang alatan-alatan yang kita Tarik mic sikit Ustaz. alatan yang utama lah, ya. Baik. First saya akan tunjuk prosedur dia. Biasalah dalam diri kita ni ada dua urat besar, artery dan vein. Ya. Di bahagian vein itulah dua saluran darah. Tapi di bahagian vein kita akan keluarkan darah utama kita. 70% dalam badan kita ni cecair. Semua perlu dikeluarkan. Sebab itulah punca mayat cepat reput, berbau. Dan di bahagian artery pula kita akan masukkan ubat. Ubat tu formalin. Formalin yang biasa kalau orang kerja offshore, kerja laut kan, dia nak kekalkan ikan tu lama, dia akan simbah dengan cecair kimia. Formalin tu. Jadi benda tu dipakai pada mayat. Maknanya ikan kita makan tu dia tahu tu jugalah. Yes, tentulah. Sebab tu nampak segar je mata dia kan. Elok je, tak kelabu mata dia. Maknanya kita makan mayat lah. Mayat ikan. Mayat ikan bangkai. Ikan tak dikira sebagai bangkai. Bangkai. Ini kita akan cari point dia. Antaranya di leher ni, bawah lengan, ataupun dekat atas ari-ari kita ni, kawasan dialisis, orang cuci darah. Ataupun bawah paha. Biasanya tempat yang kita akan keluarkan darah dekat sini lah, hari-hari ni. So akan menggunakan, kita akan potong kulit tu. Oh, ni untuk potong? Tak, potong pisau lah. Potong, kemudian kita akan korek lah. Kulit kita ada 3 lapis. Sampai lapisan yang bawah, kita akan cungkil, keluarkan dia punya alat, dia punya urat tu, kita akan keluarkan 2 urat tu. Sehingga kita cungkil keluar, dia tak potong putus. Keluarkan, cungkil. Keluarkan dulu, bawa keluar. Keluarkan dua-dua tu. Kalau kita akan hiris sikit laluan dia. Dia tak potong, hiris sikit. Kemudian kita akan masukkan satu besi ni untuk laluan ubat masuk, dan satu lagi kita buka untuk laluan ubat. Darah keluar. Darah keluar maknanya untuk guna ubat masuk adalah besi yang panjang ni. Ubat masuk kan. Sebab dia punya uri tu dia punya urat tu panjang. Jadi bila formalin, dia 12 liter formalin. 12 liter? 12 liter formalin. Besar tau. Kalau sekata kadang nak simpan 2-3 hari, 5 liter. Tapi standard kita akan masuk 12 liter untuk penerbangan. Itu di luar negara. Kemudian bila ubat tu masuk, kita on mesin, baru darah keluar. Sebab bila darah kita potong urat, dia darah takkan keluar. Sebab tak ada pressure dalam pump, tak ada kan, jantung berhenti. So benda ni akan berlaku bila ubat masuk, dia akan tendang darah keluar automatik. Dia akan pusing. Itu proses. Sehinggalah ubat tu masuk, dia akan mengeraskan mayat. Ketika itulah kita akan tentukan badan mayat nak buat macam ni ke. Ikut kaedah lah, kalau orang Muslim kadang-kadang dia buat macam ni. Ikut dah apa benda kaedah yang dia buat kan. Sehingga ubat tu masuk sampai kat muka dia, kita akan buka laluan sini juga untuk masukkan ubat. Di situlah kalau non-Muslim kita akan letakkan gam. Gam untuk tutup mulut dia. Sebab tidak terbuka. Mata dia pun letak gam supaya tutup rapat. Kemudian kita akan buat gini. Bagi dia senyum. Itu yang tadi yang ingat husnul khotimah. Rupanya ni punca dia. Mayat tu tersenyum kerana ubat tadi tu dah keras. Belum habis setakat tu. Dah habis, ubat dah masuk, clear semua. Kita biarkan dalam masa 1 jam. Biar ubat tu dah meresap dalam badan. Barulah kita ke peringkat yang akhir dalam embalming. Ni yang menakutkan ni. Kita akan keluarkan satu besi. Yang besi di troka. Hujungnya tajam tu. Kelilingnya tu ada lubang, dan di belakang dia pun ada satu lubang lagi, yang mana lubang ini akan disambung dengan satu tube pipe, yang mana kita akan tebuk satu lubang atas perut mayat. Kita akan rodok. Untuk apa? Untuk menghancurkan segala organ dalam badan dan disedut keluar. Jantung, hati, limpa, usus, perut, pundi kencing, buah pinggang, semuanya akan disedut keluar. Sebab di dalam organ ni lah mayat akan cepat mereput dan membusuk. Itulah. Jadi maknanya ustaz kena cocok lah. Cocok. Saya kalau buat kursus Datuk, saya tunjuk video tu. Kadang, ya ke ustaz buat, saya tunjuk video. Ni saya buat. Takut je kan. Sebab orang tak pernah tahu. Kadang-kadang bila keluarga kita bercuti kat luar, belajar kat luar, meninggal, saya nak buat balik.
Tak kira lah berapa kos pun saya boleh bayar. Orang ada duit tak apa. Tapi masalahnya dia tak tahu apa yang terjadi pada mayat. Sampai-sampai memang mayat tu cantik je, macam hidup je, macam tidur je kan. Tapi sebenarnya dalam dia hancur, menyakitkan mayat. Dan itulah tadi prosesnya. Yes, ini dia. Ini kaedah biasanya. Habis itu kita terpaksa menyakitkan mayat kan Ustaz? Hukum dia ada dua. Haram dan harus. Haram dan harus. Harus sekiranya keadaan negara yang tempat dia meninggal tu tidak membenarkan mayat warga asing dikebumikan. Contoh macam negara China, dia tak benarkan rakyat asing ataupun orang luar dikebumikan situ. Melainkan dibakar. Takkan kita nak biarkan keluarga kita dibakar. Jadi haruslah dibawa balik. Tapi kalau bagi tempat yang boleh, contohnya negara Australia ke apa ke, ada tanah kubur wakaf, kebumi situlah. Tak ada masalah. Tapi kalau keluarga nak juga, maka dialah yang bertanggungjawab. Okey. Kesimpulan dia, kalaulah tempat negara tu ada tempat wakaf tempat kubur, lagi baiklah kita suruh tanam kat sana saja. Betul. Daripada bawa balik, kerana kalau bawa balik memang kena godoklah mayat dia. Memang kena godok lah. Betul. Sebab itulah menyiksa mayat. Nabi pun kata kan, mana meninggal situlah ke bumi. Kan? Tengok Tok Guru Harundin, dia meninggal, sebelum dia meninggal dia kata kalau aku mati kat California, ke bumi je situ. Ke bumi je kat situ. Sebab dia tahu dua perkara. Pertama, sakit dia nak bawa balik mayat. Yang kedua, memikirkan ganjaran yang diterima. Sebab Nabi kata, barang siapa yang meninggal di luar tempat kelahiran dia, maka akan dibina mahligai di syurga nanti sejauh tempat dia lahir sampai tempat dia meninggal. Besar dia macam tu. Tok Guru Harundin lahir kat Perlis, meninggal California, berapa jauh mahligai dia. Itu untuk orang yang dikebumikan di luar tempat, di tempat tu. Ini semua korang kena faham tau. Ramai Jangan yang tak tahu. Jangan kata itu aku nak tengok kubur. Ramai yang tak tahu. Saya pun baru tahu tadi. Orang tak tahu melalui kena kalau di luar kita bawa balik, ini proses yang inilah proses dia. Jadi itu kadang-kadang ada orang tanya, ada orang kata, saya tak pernah pun nampak prosedur macam ni. Saya cerita ni kalau di luar negara. Kalau di dalam negara, kita tidak terikat sangat dengan prosedur ni. Melainkan untuk non-Muslim memang mereka biasalah. Memang menggunakan. Contoh macam jenazah Indonesia, Bangladesh yang majoriti ada kat sini kan. Dia meninggal, keluarga dia nak bawa balik ke negara asal. Kita tak guna kaedah ni. Kita guna kaedah injection. Kita pakai shrink tu. Dalam 5 liter formalin, kita cucuk seluruh badan mayat. Tak ada keluarkan darah, tak ada buang organ. Cuma suntik saja. Kenapa berbeza? Sebab itu dia kaedah Imam Amin ada 4. Ni salah satu kaedah yang mudah, yang mana tidak memakan masa yang lama untuk simpan, 3 hari. Baru kita hantar balik. Sebab fokus dia nak hantar balik je. Ya betul. Tapi di luar negara, walaupun dekat, kaedah ni diguna pakai. Contohnya macam Indonesia nak bawa balik jenazah orang Malaysia ke sini. Ini prosedur dia. Kita nak bawa balik Indonesia ke Malaysia, daripada Malaysia ke Indonesia, kaedah kita injection. Sebab prosedur mereka tu ketat. Di sini mungkin ada agak keluar. Tapi kalau dapat uruskan satu hari jenazah tu balik, tak payah buat apa-apa Ustaz kan? Dia syarat penerbangan. Memang begitu. Kena inject juga? Yes. Maknanya kalau daripada Indonesia, ngawitan lah. Formalin lah. Kita bukan masuk ke formalin tadi dia formalin. Itu prosedur yang biasalah untuk membawa balik jenazah keluar negara. Berbeza kalau kita setakat dalam negeri, KL nak hantar Kelantan, sekadar perjalanan darat kan, tak ada masalah. Tak ada apa. Tapi kalau KL nak hantar ke Sabah Sarawak, ini prosedur dia. Ada juga. Ada. Sebab merentas dia naik flight tu kan, dia pressure tekanan. Di sinilah peranan dia. Tapi Ustaz, kalau macam biasanya Ustaz uruskan jenazah ni Ustaz kan, saya nak masuk, kadang-kadang orang suruh tanya, ada ke benda-benda mistik yang berlaku? Contohnya, pernah tak Ustaz uruskan jenazah yang macam contohnya orang ada saka ke? Baik. Uruskan jenazah saka tu adalah beberapa kali saya pernah berjumpa. Dan waktu saya belajar dulu pun saya pernah jumpa sekali dengan guru saya. Dia dah pesan dah, kalau macam ni kau kena belajar dulu perubatan Islam. Maknanya ambil ilmu baru boleh uruskan. Maknanya kalau keluarga kata, Ustaz tolong keluarkan apa benda tu kan, dia akan timbul contohnya macam susuk. Dia akan keluar waktu meninggal dalam bentuk macam bisul, macam kita nampak macam mamas kan. Dia kalau orang tengok, benda ni kita macam usik sikit dia pecah. Dia akan mengikut. Jadi kita tak ada ilmu, jangan usik. Ya ajalah kita mandi kerja kita kan. Jadi benda macam tu lah. Kalau berhadapan, kita tengok, tanya pada waris dia, betul ke dia ada pakai apa-apa. Waris kata, ada Ustaz,
tak mahu saya tak boleh nak bantu ni, saya hanya uruskan mandi kafan je. Tak apalah. Jadi dia faham lah, kita tidak bersihkan sepenuhnya, kita hanya buat jasad saja. Jadi ada juga kes yang kadang-kadang mengikut, macam lepas kita uruskan jenazah, dia rasa lain, macam benda tu macam ada belakang kita. Kita balik rumah saya ada lift kan, tengok macam dalam lift ada orang pukul 3 pagi kan. Jadi guru saya pesan, jangan, walaupun kita dah baca pendinding diri dia lagi, dia mungkin akan ikut balik. Jangan terus balik rumah. Lepaklah mamak dulu minum, biarlah dia tinggal kat kedai mamak dulu kan. Lepas kita balik kan. Ni kedai mamak ni banyak lah Ustaz. Ya, sebab tu orang suka dulu tu. So nak masuk tim ke tak? Tak nak. Belum sampai lagi. Kekuatan tu tak ada. Tapi Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu lah Ustaz. Ini Datin kan. Keluarga kita meninggal. Keluarga kita meninggal. Lepas tu suddenly tiba-tiba semua jadi takut. Dia dah kafan gambar semua jadi macam takut. Padahal tu mak bapak kita, adik-beradik kita, kenapa tiba-tiba orang jadi takut lah? Bab mayat, kenapa? Ya, itulah sebab pengaruh drama lah. Dah aku juga kau pandang. Kita tak ada kata Datuk je kan. Saya tak buat filan tu. Banyak lagi drama lain kan. Jadi dia macam terlalu menakutkan masyarakat. Orang kita kan bila tengok baru dia percaya kan. Tengok cerita tu dia percaya kan. Macam itulah. Jadi sebenarnya kalau tanya pada individu tu peribadi, pernah tak jumpa? Tak pernah. Kita tanya siapa pun, pernah tak berlaku mayat ni bangun betul-betul ke? Tak ada. Secara orang tak apa, kalau dia kata nampak bayang-bayang ke apa, ikut ke tu, mungkin ada. Jadi bila berlaku kematian mak ayah kan, dia teringat ini adalah mayat. Sebenarnya patutnya dia ingat tu adalah mak dia. Itu adalah mak dia, jasa terakhir dia. Ya? Mak dia yang tak apa, dulu masa dia kecil dia mandikan. Tapi kenapa bila dia dah meninggal, anak pula tak nak mandikan? Ada saya jumpa orang macam tu. Ayah dia dah meninggal. Saya kata, mai tengok ayah. Dia takut-takut. Padahal bukannya budak-budak, 30 tahun umur kan. Tarik dia. Tengok ayah betul. Kita bukannya nak suruh dia tengok untuk menangis ke apa. Untuk pengencaman kat hospital. Lagi satu itu adalah yang terakhir. Yang terakhir. Waktu. Dia tengok. Lepas tu dah. Mai sekali mandi sekali. Tak apa, Ustaz buat sendiri. Sampai ke sudah. Dia tak ikut. Semain jenazah pun dia tak ikut. Kat hospital. Jadi dia kata, saya tak berani Ustaz. Saya kata, ni ayah awak kan. Kalau orang luar tu mungkin kita faham lah. Satu lagi Ustaz kan, macam contohnya kan, katalah ada jenazah tu meninggal, dah dikafankan, tahu kat rumah, besok pagi nak ke bumi kan. Saya belum nampak lagi ada satu anak ke, isteri ke, suami ke, ambil bantal sebelah jenazah tu, taruh, tidur, peluk, buat kali terakhir. Ada tak orang buat? Tak ada kan. Saya pernah nampak lah. Pernah nampak ya? Mungkin pada orang dewasa tu tak nampak lah. Mungkin lepas kita balik baru dia buat. Tapi pada budak-budak ada saya nampak kan. Macam masa time COVID, PKP tu, kita ada satu kes di Damansara. Dia meninggal di rumah flat. Jadi karya situ tak berani nak uruskan jenazah. Sebab apa? Masa tu takut COVID ke apa. Polis dah mengesahkan dia ni bukan COVID. Jadi nak tak nak terpaksa uruskan. Surau masa tu mungkin dia ada masalah, dia tak ada orang nak uruskan. Jadi kita uruskan di rumah dia. Kami ada peralatan, equipment yang lengkap, mandikan jenazah di rumah dia, rumah flat terbawa. Kemudian bila tanya pada anak dia, macam mana tahu mak meninggal? Kata dia, adik dia tahu. Adik dia umur 4 tahun ke 5 tahun. Kan? Adik dia pun cerita, kata dia pukul 2 pagi mak dia muntah-muntah, kemudian mak dia tidur. Dia peluk mak dia, padahal mak dah meninggal. Sampailah pagi, anak dia mungkin baru bangun tidur ke balik kerja tak tahulah. Tengok gerak mak tak ada. Adik dia tengah peluk lagi. Punya dah meninggal. Budak kecil kan. Jadi dia tak tahu yang tu dah meninggal. Yalah. Itu satu kes lah. Satu kes lagi yang mana mak dia dah meninggal, anak dia terpeluk, tak nak lepaskan. Dan bila nak ke bumi ni pagi esok kan, dia nak tidur dengan mak dia, biarlah kata nenek dia. Dia tidur betul tidur. Besok kita datang baru kita uruskan jenazah mak dia tu kan. Jadi budak kecil ni dia mungkin perasaan takut tu tak ada macam mana orang dewasa ni. Tapi orang dewasa ni saya rasa mungkin ada yang tidur dengan mak dia atau ayah dia sementara nak tunggu ke bumi. Cuma mungkin tak tunjuk pada kita lah. Betul lah. Maksudnya saya nak tanya, jangan cakap kat sini, maknanya janganlah kita takut.
Sebab apa kita pun juga akan melalui proses yang macam tu. Okey, sepanjang ustaz uruskan jenazah ustaz kan. Yalah, kadang-kadang kita ni orang cakap kita bila nak mati ni ada tanda-tanda yang baik, ada tanda-tanda yang tak elok. Tanda-tanda baik yang macam mana yang sepatutnya ada pada seorang orang yang meninggal ni ustaz? Baik, dia tanda baik atau kita panggil husnul khotimah ni ada banyak. Antaranya Nabi kata orang yang dapat mati dapat ucap la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam dia dapat ucap la ilaha illallah masuk syurga. Jadi kalau dia dapat ucap Allah sekalipun, Allah kan, insya-Allah baiklah tu. Yang kedua, kalau kita tengok dia macam bila meninggal tu air mata dia macam keluar atau peluh dia basah, muka dia macam ada berpeluh kan. Dia rasa dahi dia rasa keringat. Iyalah tu, baiklah. Kemudian yang ketiga, kita tengok pada keadaan ramainya orang datang waktu solat jenazah dia. Jadi sebenarnya itu tanda-tanda yang kita boleh katakan baik untuk diri kita kalau kita nak mati nak macam ni. Tapi kalau kita nampak orang-orang yang meninggal ni tak ada pun tanda-tanda tu. Contohnya dia tak dapat ucap. Kita waktu dia meninggal, kita tak dengar dia ucap kalimah tu. Kita rasa dahi dia sejuk je, tak ada peluh. Orang pula solat jenazah tak ada. Waktu tu kita nak cakap macam mana? Ni husnul khotimah ni, tanda buruk ni. Kita tak boleh kata macam tu. Ya, dalam Islam, kalau nampak tanda baik, kita boleh cakap insya-Allah baik ni, ada tanda baik. Kalau tak nampak, diam. Jangan cakap dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun dia mati dalam keadaan bermaksiat, dekat pub ke, dia tengah berjudi ke apa ke, tiba-tiba mati. Tak boleh kita kata, dia mati buruk dia. Kita menghukum dia. Siapa tahu waktu dia mati tu dia sempat bertaubat. Kita tak tahu. Betul. Jadi sinilah Islam mengajar kita husnuzon, sangka baik pada orang yang dah mati. Orang yang dah tak ada. Yelah, kita rasalah bila benda tu dicakapkan, automatically kita membayangkan diri kita juga nanti kan. Ustaz, bab kubur macam mana ustaz? Kubur. Masa menguruskan jenazah ni kan. Kadang-kadang saya pernah minta maaf, saya pernah tengok kita dah ukur dah. Dah ukur. Bila masuk tak muat. Yang tu macam mana ustaz? Situlah kita kadang-kadang masyarakat kita dulu kan kita banyak pembacaan buku-buku yang kubur tak muat lah, kubur berair lah, ataupun apa-apa sajalah yang menyulitkan keadaan jenazah. Sebenarnya kita kena sangka benda tu bukan masalah mayat. Kita katalah ni mungkin kita yang salah ukur. Kena sentiasa sangka baik kan. Ada yang kes yang air tak henti keluar. Kan? Kita dah buang keluar kan. Kita katalah ni mata air ni. Air dalam tanah, mata air tu kan. Mata air tu dia selalu keluar je. Jadi nak buat macam mana? Sedutlah setakat mana yang boleh. Sedut guna mesin ke, kita buang guna timba kan. Kemudian turunkan jenazah cepat-cepat, terus tutup lahat, kambus. Jangan kita katakan mayat ni apa masalah dia, dosa dia apa dia. Sebenarnya benda tu tak perlu kita tanya. Itu aib dia. Kita diam je kan. Sebab kita pun tak tahu macam mana hujung nasib kita kan. Betul. Kita pun tak suka kalau orang buka aib kita. Macam tu juga jenazah kan. Ada kes yang saya pernah jumpa dalam kematian yang baik. Dia meninggal waktu hujan lebat. Lebat sangat. Cerita dia panjang, saya tahu sejarah dia. Sehinggalah waktu pagi tu saya rasa macam siapa nak datang solatkan jenazah dia ni. Sebab hujan lebat. Tapi waktu nak kita janji pukul 9, 8.30 nak solat jenazah, ramai datang. Ke payung semua. Bila dah solat, hujan lebat lagi, siapa nak bawa dia ke kubur? Masa tu orang kubur kata hujan dah renyai. Tempat kami macam lebat lagi. Tapi kubur tak jauh pun. Lepas tu tak apalah, kita angkat lah. Kita angkat, bawa, hujan pun macam renyai kan. Sampai kat kubur kat situ semua air dah naik. Takung kan. Dan di kubur situ pula dia dah siap macam 5 lubang dah siap dah. Memang dah ready. Kalau ada jenazah dia akan buat lahat je dalam tu. So 5 lubang tu memang ada air, tapi salah satu lubang tu kosong. Macam air tu adalah becak kat bawah tu, tapi tak adalah macam bertakung. Saya tanya pada penggali, pakcik cepatnya buang air, guna mesin ke apa? Tak, masa saya nak buat lahat memang dah tak ada air dah. Arwah dia punya kubur. Masya Allah kan. Jadi kalau ikut logik, air akan masuk ikut tanah daripada lubang-lubang sebelah. Tapi tak ada. Jadi bila kita tanya pada arwah ni, pada keluarga dia, apa amalan arwah ni kan, dia katalah abah dia tak ada apa, biasa je. Tak adalah kata buat bersedekah ke, sembahyang sunat ke. Dia biasa, orang biasa. Cuma satu amalan dia ialah dia suka bagi salam. Tu je. Dia jumpa semua orang, Assalamualaikum dek, Assalamualaikum bang, Assalamualaikum. Kita panggil dia apa tau? Pakcik Assalamualaikum waktu dia hidup. Memang nama tu sampai ke tahap tu orang panggil dia. Dia akan bercakap, jumpa macam saya jumpa Datuk dalam bilik ni, saya keluar, Assalamualaikum tok.
Macam tu, dia memang permulaan bercakap memang Assalamualaikum. Memang itu je daripada dulu kata anak maknanya dia doakan orang, dia doakan orang, dia doakan orang. Jadi nak katakan bahawa Kita tak boleh judge orang sama ada dia orang tu kaki masjid ke, orang biasa ke, tapi dia siapa kita tak boleh judge dia. Itu yang sedihnya. Waktu dia hidup, sekali pun tak pernah pergi masjid. Tak pernah pergi surau. Dia lalu depan surau kami, kita nak tunggu Zuhur ni. Assalamualaikum Ustaz, dia panggil. Salam Ustaz. Mana Ji? Nak pergi air, beli roti kejap. Sebelah tu ada kedai runcit. Kemudian patah balik, dia bagi salam. Kemudian dia betul balik. Bila orang cakap, dia ni tak pergi surau ke, tak pernah nampak kan? Saya kata, tanyalah dia kan. Kemudian memang tak pernah nampak. Sehinggalah dia mati, itu kali pertama dia masuk surau sebagai jenazah. Jadi bila sampai ke tempat mandi tu, kita nak uruskan waktu malam, nak ke bumi esok pagi. Anak dia kata, Ustaz, kita nak uruskan sekali boleh? Boleh. Masuk dalam, buka kain hospital tu, nampak kat perut dia ni ada satu tangki beg najis. Saya kata pada anak dia, berapa lama dah ni? Dah lama dah anak dia, dekat setahun 2 tahun dah. Ayah dia baru duduk situ. Jadi saya kata, patutlah dia tak ini ke dia sebab tak pergi surau? Ya Ustaz, sejak dia sakit, dia tak dapat pergi surau. Dulu masa duduk rumah lama, dia memang kaki surau masjid. Dan bila dia tak dapat nak pergi, dia takut najis jatuh. Betul. Dia bila nak dekat-dekat azan, dia takut dia tak dapat masuk. Jadi dia pun buat lalu tegur jemaah Assalamualaikum sebab dia rindu. Jadi kita punya pandangan kata macam dia ni tak sombong, tak nak masuk. Tapi waktu dah meninggal baru tahu dia nak masuk, cuma dia tak boleh masuk. Kita tak pernah tanya dia. Dia bagi salam tu je. Yes, dia kata dia rindu. Dia dengar azan, dia menangis kan nak bagi. Tapi dia takut kat rumah pun kadang-kadang bocor benda tu kan. Jadi kena kapet, orang masjid marah. Jadi itulah antara sebab dia. Sebab tu dari situlah saya pun fikir banyak je benda yang kita kena sangka baik pada orang. Betul. Pandangan kita satu sudut, sebenarnya dia ada banyak sudut lain yang kita tak nampak. Itulah ceritanya. Maknanya tak boleh don't judge people lah. Maknanya senang kata tak payahlah nak bercakap yang tak baik hal orang lain. Itu kesimpulannya. Ustaz, menguruskan jenazah yang paling mudah, okey, peringkat umur yang macam mana? Sebenarnya semua peringkat mudah bagi orang yang dah biasa lah. Jadi kalau maksudnya pengurus ke atau mayat tu? Mengurus mayat. Mengurus mayat. Kan macam kadang-kadang ada sukar. Saya juga ada pengalaman menguruskan orang yang ada saka kan, yang ada kena buka atap 7. Betul tak boleh buka lantai, baru meninggal. Memang betul macam dalam ada benda-benda macam ni sebab orang-orang dulu-dulu dia terpaksa ada pendamping untuk menguruskan ladang, untuk mempertahankan negara. Dia orang ada pendamping. Jadi kadang-kadang kita tak tahu macam mana perjanjian dia orang dengan jin-jin ni kan. Tak tahu apa, tiba-tiba benda tu pergi ke anak-anak dia orang apa semua. Jadi ini masalah. Jadi bila kita nak uruskan dia tu jadi sukar Ustaz. Jadi sukar. Van jenazah tak ada, nak angkat berat. Bila dekat tanah perkuburan, imam tu menjerit Ustaz baca talqin. Imam tu, ya daripada tanah kamu dijadi. Macam tu Ustaz. Sebab apa? Masa tu tiba-tiba ribut datang. Ni siang bukan malam ni. Ribut datang, kita nampak awan tu macam cerita Melayu tu yang bergumpal tu. Sumut, terdiam semua. Ini pernah berlaku. Ada tak pernah berlaku dalam pengurusan Ustaz? Kesukaran tu adalah, maknanya macam ada je kesulitan lepas satu kan. Jadi kita kena banyak berdoa lah, memudahkan kan. Kita pun kata, ya Allah, aku nak mudahkan urusan hamba-Mu kan, pemudahkan urusan kami. Kita minta Allah mudahkan. Di samping tu kita tanya pada keluarga dia, ada tu benda-benda yang tersangkut lagi. Minta cara kias lah kan. Kalau dia kata ada Ustaz, ada benda-benda yang dia tak lepas kat rumah tu, ikatan ke apa kan, kita kata kalau boleh longgarkan. Adalah benda-benda ada yang siapa yang tak maafkan dia kan, tak maafkan dia kan, mintalah telefon suruh maafkan. Betul. Jadi kita nak memudahkan urusan tu kan. Jadi keluarga dia insya-Allah lah, sama-sama kita uruskan tu, dia akan cuba cari ikhtiar. Dan kalau sekata macam Datuk kata tadi, buka atap semua tu, kadang-kadang setengah orang tak percaya benda tu. Dia anggap benda tu macam karut lah, orang lama-lama kan. Sebenarnya ilmu kita ni terbatas kan, banyak lagi ilmu luar sana yang kita tak tahu kan. Jadi bila orang tanya pada saya kata tu bukan bidang saya. Jadi mesti ada benda yang orang dulu-dulu yang dah tahu, dia amalkan. Jadi kita yang tak tahu ni kata Allah alam je lah kan. Bukan je semua benda kita kuasai kan. Saya pernah Ustaz, saya menghadap jenazah ni
dah berhari-hari tak meninggal. Sebab kita dah tahu ni dia dah tua, tak meninggal-ninggal. Lepas tu kita kaji, kita tengok apa dulu dia. Lepas tu saya find out ada satu benda yang ada satu orang ni kena maafkan dia. Tapi dia sakit lah. Dia dah macam tu je. Macam tu je. Kan dah tua. Jadi tapi tak lepas. Kita dah baca Yasin apa semua, kita doa pun tak lepas. Lepas tu saya cakap dengan ni, telefon sipolan ni minta dia maafkan ni. Kan? Tu anak dia tu sebenarnya. Betul. Anak dia tu. Adalah kes dia kan. Jadi bila habis dia telefon tu dalam masa 15 minit tu maknanya itu jadi yang benda ni semua orang kena faham tau. Kena faham macam mana kita menguruskan dalam keadaan seseorang yang menghadapi kematian. Dia yalah, kalau dia dah mati dah lain. Ini yang tengah kita dah tahu. Memang kita sebagai anak-anak ni pun cakap, ya Allah ya Tuhan, kau urus, kau permudahkanlah dia pergi. Kita pula minta kepada Allah, biarlah dia meninggal dunia. Jadi tapi tak lepas, tapi macam mana. Jadi ini experience yang Ustaz ada, yang saya tanya tu. Okey Ustaz, ada tak cerita-cerita lain daripada macam yalah pakcik Assalamualaikum ni kan? Apa cerita-cerita lain yang macam ada kematian-kematian yang menarik untuk jadi inspirasi pada orang? Okey, ada satu kisah tu yang saya pernah jumpa lah. Bukan pengalaman saya lah, tapi pengalaman daripada guru saya. Dia pernah cerita satu orang tu dia buta huruf, Quran tak pandai baca. Tapi dia ni orang surau lah, selalu pergi semayang kan. Cuma dia dah tua dah, dia nak baca mata dia tak apa nampak dah. Kemudian bila waktu malam lepas tarawih bulan puasa, orang ajak mai lah sini tadarus. Tadarus dia kata tak apalah, saya nak balik. Betul, macam orang macam pelekehkan dia lah, tak pandai baca Quran. Kemudian dia meninggal. Dan dia meninggal, dah lama meninggal. Ada satu orang budak kampung, budak bandar lah, dia nak balik kampung waktu malam. Ni orang luar lah. Dia nak balik kampung dia tak jumpa jalan. Dia datang malam pula, pusing kampung, dia tak jumpa lorong kampung rumah dia. Sehingga nampak satu cahaya terang kat dalam satu kawasan gelap. Dia pun pergi kat situ, singgah situ, rupanya itu kawasan kubur. Dia pun rasa macam apa yang bercahaya tu, orang bakar sampah ke apa. Pergi dekat-dekat, nampak satu kubur tu bercahaya. Dia tengok dia tak rasa takut, sebab dia ni pun orang belajar juga kan. Jadi dia fikir nak cari apa amalan orang ni sampai kubur dia bercahaya. Dia tengok pokok, dia hafal tempat tu, dia tengok nombor batu, dia catatlah sikit. Kemudian besok tu dia keluar, dia tanya pada orang kampung ni siapa punya kubur. Dia nak tahu sangat apa amalan orang ni. Dia tahu ni mesti ada amalan tertentu. Sehinggalah dia tunjukkan rumah yang lama, satu rumah di ujung kampung tu, satu rumah. Dia kata ni orang arwah ni punya rumah, isteri dia je ada. Lepas tu tanya pada isteri dia, betul ke pakcik ni dah meninggal? Ya, baru meninggal dalam 2-3 bulan lepas. Pakcik ni apa amalan dia kalau boleh saya tahu? Dia orang biasa je, dia kerja kampung kan. Kotlah dia imam ke? Tak. Dia sebagai apa? Ada amalan tak yang boleh kita belajar? Sebab saya nampak sesuatu kat kubur dia ni. Lepas tu dia macam tak jelaskan kan. Tak ada kan. Anak dia ada tak? Anak dia ni hafiz Quran ke? Orang memang selalu mendoakan mak ayah dia ke? Tak ada, kami tak ada anak, kata dia. Dia suami isteri je. Saya kata mesti ada makcik. Mai makcik, betul tak nak confirmkan tu kubur dia ke tidak? Tunjuk kat makcik tu ni kubur. Ya betul, ni kubur suami makcik. Makcik kata, kalau makcik tak bagi tahu, saya rasa macam tak lengkap lah, saya nak tahu kan. Dia hantar balik makcik tu ke rumah. Kemudian makcik dia ajak naik ke rumah. Kemudian dia kata, makcik mungkin ada benda-benda yang pakcik buat waktu hidup dulu, amalan dia yang makcik tak cerita lagi. Tak adalah. Dia baca Quran macam mana makcik? Oh, dia ni buta Quran kan, tak reti baca. Dah tua-tua ni baru dia nak baca, tapi tak boleh, mata tak nampak. Jadi tapi dia ada Quran dia. Makcik pun pergi masuk bilik, dekat atas almari tu dia ambil Quran lama. Quran tu kata dia baca, kata orang tu buta huruf, tapi kesan selakan tu macam dah selalu baca. Berlipat-lipat kan. Siapa yang baca ni? Tak ada siapa baca, pakcik ni yang punya, tapi dia selalu selak. Lepas tu dia tengok, buka, nampak kesan titikan air mata kan. Ni macam kesan air mata je, macam kesan basah kan. Ni arwah dia dulu waktu dia tak boleh baca Quran, dia menangis kan. Dia kata, ya Allah, aku ni dulu jahil, tapi sekarang bila aku dah nak kembali kepadamu, aku tak boleh dah, tak ada kemampuan nak belajar.
Jadi aku dia minta maaf kerana tak dapat baca ayat Quran kalau munggah ni, ya Allah kan. Nangis-nangis setiap malam kata dia. Jadi itu je lah yang dia mampu kan. Dia selak, dia cium, lepas tu dia letak balik kan. Jadi saya kata apa tu? Oh, patutlah inilah antara punca ataupun asbab kubur dia bercahaya. Sebab Nabi kata antara asbab kubur bercahaya tu ialah orang yang membaca Al-Quran, antaranya surah Al-Mulk dan sebagainya. Ni orang ni tak pandai baca Quran pun, tapi dia sayang pada Quran, dia sentuh Quran pun, Masya Allah, Allah tunjukkan bukti sampai kubur dia pun boleh bercahaya. Betapa hebatnya orang yang mencintai Al-Quran, bukan setakat membaca, tengok pun dapat pahala. Ya Allah. Ini kita cerita dalam, yalah, cerita pasal pengurusan jenazah ni, kita dapat banyak cerita-cerita yang boleh iktibar kepada kita. Alhamdulillah. Jadi itulah yang kita borak-borakkan hari ini, borak santai dalam hitam putih, di mana dalam kehidupan tu pasti ada hitam, pasti ada putih, yang mana kita cari. Dan hari ini kita bercerita tentang pengurusan jenazah, permasalahan dia. Macam contohnya macam orang kan tuduh lah NGO nak buat duit. Itu kita cakap orang yang tak masih duduk-duduk dalam karya yang ada pengurusan lagi. Contohnya Bandar Besar Kuala Lumpur, contohnya dekat kondominium tu, dekat kondominium tu meninggal. Siapa nak menguruskan? Betul. Siapa nak menguruskan? Contohnya dalam satu building tu adalah dalam 50 orang Melayu. Tiba-tiba di mana ada siapa nak menguruskan? Nak pula kadang-kadang dia tak bercampur dengan masjid ke apa. Siapa nak uruskan? Ini pun permasalahan yang besar. So dalam keadaan milenium hari ini, kita buka minda kita buka dada kita bahawa kita bersyukur adanya NGO macam ni dengan ustaz ni yang nak menguruskan masalah-masalah yang tak ramai orang nak urus, iaitu pengurusan jenazah. Tak ramai orang nak buat kerja ni. Tak ramai. Ini kita cerita dalam keadaan lampu ada. Ni yang tengah-tengah malam orang telefon, belum lagi van jenazah ada hantu ikut. Ada tak Ustaz? Biasa. Pada saya tak ada lah, tapi saya punya tim lah, squad saya. Ada cerita kata ada, Ustaz nampak benda ngikut saya lah. Kita abaikan je kan. Tapi dia ikut lama ni Ustaz, saya tertinjau kepala kan. Tapi dia tak berani lah lama-lama dia zikir. Pergilah benda tu. Biasalah benda tu nak mengacau. Saya sendiri pun ada. Kadang ada satu malam tu kita hantar jenazah reput. Dia 4 hari reput, dah berbau dah. Orang lain tak nak ikut. Saya berdua dengan partner saya. 2 pagi kita gerak nak masuk hantar ke, tak siap saya belah-belah Karak belakang sana tu. Kawasan lama tu. Memang jalan lama lah. Ada pula filem Karak pula tu. Iyalah, masa tu filem Karak pula. Jadi saya lupa daerah apa nama tu, tapi selepas daripada Karak lah. Bentong punya area sana lah. Jadi bila kita masuk ke dalam tu, saya punya driver tu dia salah simpang. Dia ada 2 simpang. Masuk simpang yang lama lagi, kawasan hutan. Masa tu lah kita bukan nak kaset, masa tu apa CD kan, pasal ayat Quran. Tiba-tiba tukar lagu. Saya tu macam, kenapa kau tukar lagu kan, saya kata kan. Mana ada kan. Buka lagi, jalan lepas sikit tiba padam. Saya tahu ada benda ni, tak apa relate kan. Family tak ada. Kita je dalam band, family dah lepas dah. Kita zikir, ya Allah, janganlah ada gangguan kan, kita nak hantar mayat ni kan. Kemudian sampai sana tak ada pergangguan lah. Cumanya waktu nak balik tu kita dah sesat dah, Alhamdulillah, waste tak jumpa semua kan. Saya kata, nanti kejap, jangan kita jalan. Saya pun bacalah ayat Ruqyah semua. Kemudian barulah Allah Ta'ala tunjukkan jalan keluar. Itu jadi benda tu pengalaman lah. Dia tak menunjukkan diri, tapi terasa benda tu macam ada sama kan. Jadi kalau ikutkan, sebenarnya benda tu memberikan kekuatan kepada kita. Selagi kita tak lalui, kita rasa takut. Dah lalui, kata biasalah. Lepas ni kalau saya lalu situ, saya tak ada rasa takut dah. Macam saya tu, mula-mula saya uruskan jenazah, umur saya 13 tahun. Kecil lagi masa tu. Bukan saya uruskan jenazah sukarela, paksa rela. 14 tahun lah. Masa tu saya pegang kunci surau. Tok siap muda kata orang kan, buka surau, susun kapet, sejadah semua kan. Jadi tengah malam tu pukul 3 pagi, pengurusi surau telefon rumah. Dia minta ayah saya, bagi tahu saya buka surau, ada jenazah nak daripada hospital datang. Saya pun datang lah, buka surau, dia pun ada, saya berdua dengan dia, pakcik tu. Kemudian jenazah pun sampai van hospital datang. Kemudian orang tu turunkan jenazah kat tengah surau. Mana waris dia? Waris kat hospital lagi, on the way, tak sampai lagi. Kita pun tunggu jenazah perempuan. Saya pun tak apa kenal siapa, dia jiran juga. Kemudian dalam setengah jam waris tak datang. Tiba-tiba pakcik tu tadi kata, pengurusi tu kata, Dek, kau tunggu kejap lah, kata. Aku sakit perut lah.
Kata nak balik. Dia kata masa tu kita budak lagi kan, tak terfikir kat surau pun ada juga tandas. Kan dia nak balik kenapa kan? Pakcik janganlah pakcik, kata saya seorang ni. Tak ada apa, kejap lagi waris datang. Kejap je aku sakit perut ni. Dia pun pergi. Tinggal saya. Dia kata kau jangan pergi mana tahu, tunggu mayat tu. Kan kau bacalah ayat Al-Quran ke apa kan. Jangan bagi kucing masuk ke apa kan. Kita fikir juga. Sudah kan. Pakcik jangan lama-lama, pukul 4 dah ni kan, pukul pagi. Saya tunggu tak muncul-muncul. Risau saya tengok mayat tu janganlah bangun ke apa. Masa tu filem kucing melompat dulu kan. Momok tu. Saya tu ya Allah kan zikir. Sampailah dekat subuh 5.30 imam datang. Dia kata, awal buka surau. Saya kata ada mayat dalam tu kan. Pakcik tu tak muncul-muncul. Sampai pukul 8 pagi. Dia kata, sorry lah aku terlelap kat rumah tadi. Kata hampir pakcik tu. Tapi di situlah datang keberanian saya. Tak ada pula bangun mayat ni, tak ada pula dengar apa-apa kan. Jadi bila dah ada keyakinan tu, saya beranilah jenazah kedua, ketiga seterusnya. Itu sebenarnya asbab permulaan dan akhirnya Ustaz menguruskan jenazah dan sampai hari ini alhamdulillah ini fardu kifayah yang jarang-jarang orang buat. Tahniah Ustaz. Tak semua orang yang boleh buat kerja-kerja macam ni. Tahniah juga Ustaz melahirkan ramai orang-orang yang macam Ustaz untuk menguruskan. Yalah, kalau kita nak harapkan orang-orang tua saja dan anak-anak muda sebenarnya kena tampil sebagai orang yang berada di hadapan untuk menguruskan jenazah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi berkongsi dengan kami ni dan semoga menjadi satu cerita ataupun pengalaman Ustaz yang membina minda kita, membuatkan kita berasa bahawa tanggungjawab kita kepada masyarakat, pada diri kita, keluarga kita amat perlu untuk kita mengetahui tentang ilmu pengurusan jenazah ini. Jadi banyak benda-benda yang tahyul-tahyul, yang mitos-mitos yang kita dengar dulu dalam filem, dalam cerita mulut-mulut orang tua, itu hanya cerita-cerita lama. Tetapi kadang-kadang ada orang nak tengok cerita macam Datuk tadi lah, tanya saya pengalaman semua kan. Sebenarnya saya ada buku kan cerita tu. Ni buku kat depan ni. Ada, saya lupa nak sentuh. Saya pun lupa nak tanya Datin. Sebab sedap sangat. Jadi sebenarnya orang tanya saya ada tak cerita pelik-pelik ke apa ke. Saya kata cukuplah dalam drama Melayu, dalam buku Mastika ke apa kita tengok dulu kan. Cerita-cerita lidah terjeli ke bulat ke apa. Kenapa kita nak tengok cerita macam tu lagi? Jadi saya buat buku ni. Ini adalah antara pengalaman saya. 40 kisah orang mati. Ini kisah-kisah yang baik je tu. Setiap kematian ada kisahnya. Iktibar, ibrah dan iktibar. Ini cerita-cerita yang ada pengajaran pada sisi orang mati tu yang kita boleh ambil. Kita nakkan orang ambil yang manfaat baik je. Yang salah satu tadi yang Datuk ambil Ustaz cerita tadi lah, yang pergi masjid apa semua tadi. Itu yang saya buat cerita pertama. Pakcik Assalamualaikum kan. Pakcik Assalamualaikum cerita dia. Kan. Ada juga cerita dalam ni yang mana anak dia dalam penjara, ayah dia meninggal. Lepas tu van penjara pun datang, ayah dia dah siap ke bumi dah. Menangis-nangis, kata dia minta maaf semua. Jadi kita ambil pengajaran kat sini tentang apa kesan kerana anak macam ni semua kan. Jadi benda macam ni semua yang kita perlu tontonkan ataupun perlu terjemahkan pada masyarakat. 40 kisah orang mati, kita nak yang kebaikan saja kan, yang boleh jadi manfaat pada dia. Dan yang ni pula kadang-kadang ada orang kata saya ni tak sempat nak ada kursus ke apa kan. Saya buat satu buku, pengurusan jenazah mudah sahaja. Yang mana di sini bukan hanya urusan jenazah biasa tau. Termasuklah jenazah-jenazah yang reput, yang terbakar, HIV, COVID, semua ada siap bergambar lah. Macam contohnya mayat terbakar, macam mana kita nak uruskan mayat terbakar. Sebab saya terlibat dalam pengurusan jenazah mangsa kebakaran Ittifaqiyah. Budak Tafiz. Budak Tafiz Keramat tu. Yang hari tu di Keramat. Juga mangsa jenazah kematian di tsunami di Palu. Dan juga kes 6 orang bombo yang mati lemas. Kes besar tu saya adalah terlibat dalam pengurusan jenazah dia. Jadi saya bukukan pengalaman tu dalam ni. Jadi bolehlah manfaat pada orang ramai. Sebab apa benda ni kita kena tahu. Jangan dah berlaku kematian baru kelang kabut nak cari orang, nak belajar dan sebagainya. Dah terlambat. Ini boleh buat drama pendek ni, cerita pendek ni. Boleh. Kan? Ni boleh buat kan Ustaz? Cerita pendek ni kan? Macam tadi Pakcik Assalamualaikum. Tapi boleh. betul lah, ini adalah yang sisip-sisip baik lah. 5 minit cukup lah. 5 minit, 7 minit punya drama ni kan. Untuk YouTube boleh lah. Ni. Datuk jadi Pakcik Salap tu. Okay. Tengok. Pilihan Ustaz. Orang yang ada... Assalamualaikum. Hitam putih. Bicara santai. Dalam YouTube channel Suhan Channel dan juga Usanita. Masih Ustaz? Setiap hari Ahad tu. Setiap hari Ahad. Jam 8 malam. Baik. Assalamualaikum. Bye.
Ku usah